Sebab tu kita kena belajarlah zikir-zikir syarak ya. Sunnah-sunnah Nabi dalam bab tu baru kita tahu. Nak kata ayat ni begitu, ayat begini, ayat ni kelebihan itu, ayat ni kelebihan ini, ayat tu fadilat itu, ayat ni fadilat ini. Kalau awak ada dalil, go for it. Siapa bagi tahu kat awak? Jadi fasa di Mekah ialah fasa akidah. Fasa nak ajak orang kepada beriman kepada Allah dan nak buang perkara yang melibatkan kesyirikan, bukan hanya yang melibatkan penyembahan berhala, tapi juga isu-isu yang lain. Nabi 13 tahun kat Mekah ajak orang kepada beriman kepada Allah, menyeru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syirik baginya. Semayang ada, tapi very basic. Puasa tak ada. Ramadan lah dia ada, hanya puasa 3 hari setiap bulan. Dan dikatakan Nabi juga berpuasa Ashura ketika baginda berada di Mekah. Allah Ta'ala alam, adalah dalilnya. Mana ada zakat di Mekah ya? Ayat pasal zakat tu ada, tapi preface, pendahuluan, Allah Ta'ala nak memperkenalkan syariat ini. Tapi hukum hakam tu tak ada lagi. Haji lagi tak ada. Haji pun di Madinah. Orang Arab dia percaya kepada jin, dan bila dia pergi satu tempat dia akan minta perlindungan jin. Ya sahib hazal wadi, a'udzubika min syarri hazal wadi. Wahai penunggu tempat ini, jin lah, lindungilah aku daripada keburukan tempat ini. Dia sering berkata begitu. Dia percayalah jin ni boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat. Dia percaya jin pun ada kuasa. Dia ada the idea of kuasa jin, dia ada. Nabi kata man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu hatta yartahi min zalikal manzil. Ya, sebab tu kita kena belajarlah zikir-zikir syarak ya. Sunnah-sunnah Nabi dalam bab tu, belajar hadis ya, kena belajar baru kita tahu. Nabi kata siapa-siapa turun di satu tempat, seumpama dilaku orang Arab jahiliah bila sampai ke dusun-dusun tertentu, lembah-lembah tertentu, dia kata wahai penunggu tempat ni, lindungilah aku. Tukar hak ni Nabi ajar, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mu pergi ke tempat-tempat kamu tak pernah pergi, lembah, dusun, hutan dan seumpamanya, kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu hatta yartahi min zalikal manzil ya. Dia tidak akan mudarat sampai dia beredar daripada tempat tu ya. Pasal Nabi ajar, jadi bacalah doa tu. Allah Ta'ala turun surah Al-Jin bukan kita, nak suruh kita baca tu untuk boleh nampak jin, boleh bersahabat dengan jin, boleh dapat khidmat jin. Ya tak? Ada orang dia latihan kebatinan, dia baca surah Al-Jin setiap hari Jumaat 7 kali. Oh rajin, bagus, dapat pahala. Tapi ni awak tu tak betul. Surah Al-Jin tak ada kena-mengena dengan benda tu. Surah Al-Jin ni nak membersihkan kepercayaan kita kepada makhluk gaib itu ya. Bukannya nak guna untuk jin tu. Kena tipu dengan jin dia hidup, kena tipu dengan syaitan lah. Syaitan ni dia bukan tipu kita ada sudut sembah berhala macam itu macam ini, dia tipu kita benda-benda gini ya tak ya. Isteri Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim, dia sakit mata dan dia sering berubat dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tu baca jampi tak apa-apa. Jadi Ibnu Mas'ud kata tak boleh. Jampi-jampi ni tak boleh. Adalah yang boleh kalau jampi yang okey, tapi orang Yahudi dia jampi kodan aja. Ibnu kata tak boleh, Nabi tak bagi jampi macam ni. Jadi isteri dia pun cakap, Zainab nama isterinya, dia kata fa idza raqa sakanat. Dia kata dah aku sakit mata, aku jumpalah Yahudi tu, dia pandai berubat. Dia pandai berubat dengan cara baca jampi lah. Ya tak? Tapi jadi sembuh mata aku, dia kata. Bila dia jampi tu sembuh. Apa kata Ibnu Mas'ud? Zalika amalu syaitan kana yakhnusuha bi yadihi fa idza raqa kafa'anha. Dia kata setan tu tipu mu je tu. Bila Yahudi tu jampi, dia pergi bantulah dia jadi okey. Dia kata. Tapi hak mu buat tu tak boleh. Bukan soal jadi tak jadi. Jadi ni tuan-tuan, tak payah baca jampi hak betul-betul. Baca jampi hak tak betul pun jadi. Kalau orang dah percaya, jadi. Ya tak?
Jadi dia punya parameter atau standard bukan jadi tak jadi. Jangan kira jadi tak jadi. Kadang-kadang jampi hak betul tak jadi, jampi syirik jadi pula. Dia percaya kepada konsep ketuahan dan kesialan. Buat begini tua, lak, buat begini sial, rugi. Nak berniaga, kalau dia ada burung, dia akan lepaskan burung. Tengok burung terbang ke mana. Kalau burung terbang ke kanan, hari ni aku berniaga mesti untungnya. Alih-alih berniaga rugi juga. Kalau burung tu terbang ke kiri, dia kata tak bagus, postpone, esok baru keluar. Kadang-kadang kalau dia tak ada burung, dia pergi kat pokok, dia halau burung yang ada kat pokok tu. Itu konsep kesialan dan ketuhan yang ada di sisi mereka. Mereka bukan semua berhala saja. Dah pala syirik tu ada, ya marilah benda syirik-syirik yang lain, kepercayaan seumpama ini. Ya, macam kita dululah, orang tua-tua dulu tuan. Kalau naik basikal, kau naik motor, bahkan berjalan kaki, kalau ular melintah kat depan, atuk kita cakap apa? Balik, jangan pergi. Takut depan tu berlaku apa-apa. Ya. Betul tak? Kau tak betul nak cakap ni? Itu tatayur, satu bentuk kesyirikan. Itu yang berlaku pada zaman jahiliah. Cuma zaman jahiliah tu lebih kepada dia lepaskan burung. Itu tatayur lah. Ya? Mana tak boleh lah kan? Kerana ia menjejaskan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak menentukan, dia tak ada kena-mengena dengan hal seumpama itu. Ya? Betul Rasulullah SAW ajar bila tubik rumah. Tubik Kelantan, sorry ya. Bila keluar rumah, kan? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada kuasa dan upaya melainkan Allah. Go for it, jalan. Ya? Ada wajah baca ayat kursi, embus kanan, embus kiri, embus depan, embus belakang. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, jalan. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalau belajar lebih sikit, Allahumma inni a'udzubika an azilla au uzal au adilla au udal au azlam au uzlam au ashhal ayushal alayya, jalan. Lepas tu nak baca ayat kursi ke, nak baca Al-Baqarah ke, sambil-sambil isi masa berzikir tu bacalah. Tapi awak nak kata ayat sekian, bacaan sekian dapat memelihara kita daripada sesuatu, kalau awak ada dalil, go for it. Siapa bagi tahu kat awak? Ya? Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa ma'adahu minan nar. Nabi sebutlah hadis Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas, siapa-siapa yang berkata sesuatu tentang Al-Quran, nak tafsir Quran ke, nak kata ayat ni begitu, ayat begini, ayat ni kelebihan itu, ayat ni kelebihan ini, ayat tu fadilat itu, ayat ni fadilat ini, hatta nak memadam-madamkan satu surah dengan hal tertentu. Ayat ni untuk sakit darah tinggi ya, ayat ni untuk sakit kencing mani ya. Falyatabawa ma'adahu minan nar. Awak buat begitu kat wahyu Allah, awak bersedia untuk masuk ke dalam neraka. Tak apalah kan. Awak berani buat begitu, buatlah. Ya. Mana boleh. Kalau ada dalil, go for it. As far as I am concerned, tak ada lah. Yang Nabi ajar, baca zikir tu saja. Boleh isilah masa nak baca apa-apa. Ya. Tidak ada apa-apa ayat Quran yang tertentu ataupun zikir-zikir tertentu. Ya, kalau ada, okey. Tapi tak ada. Baca itu, jalan. Jadi tak perlu nak lihat petanda-petanda sesuatu untuk kita keluar, kerana ia mencederakan keimanan kita kepada Allah. Ya. Nanti tuan-tuan belajar dalam bab qada, dia ada tatayur ni, konsep-konsep kesialan yang perlu dibuang daripada kepercayaan seseorang mukmin, kerana Allah Ta'ala tak suka begitu, dan dia memang membawa kepada kesyirikan. Ya. Baik. Kadang-kadang kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Sunan beliau, kadang-kadang dia dengar sesuatu. Ya. Kalau dia dengar burung-burung berkicau dan seumpamanya yang menyeronokkan, dia kata hari ni aku untung. Tapi kalau dia dengar burung-burung yang lain seperti burung hantu, burung-burung macam tu yang bunyi tak sedap sikit, dia kata ini sebab itu sial ni dipanggil tatayur. Tatayur ni daripada perkataan toy ni burung.
Memang orang Arab dia suka mengaitkan kesialan dan ketuhanan dengan burung. Kita tak kait dengan burung, tapi dia dalam konteks yang sama. Ya tak? Ya. Oh, sarang burung, sarang laba-laba ada dalam rumah. Tak bagus ni, nanti rezeki tak masuk. Oh, tangi matahari tenggelam, jangan duduk depan rumah ya, nanti rezeki sempit. Malam-malam tak boleh sapu sampah, nanti rezeki tak masuk. Itu semua konsep-konsep kesialan yang tak boleh ada. Unfortunately, orang kita Nusantara ni banyaklah hal begitu ya. Jadi kita kena buang lah, tak ada kena-mengena. Rezeki ni awak rajin awak dapat, awak malas awak tak dapat. Sebenarnya dalam mana-mana bangsa dan agama memang ada. Di mana kalau dia nak kahwin, dia nak bisnes, dia nak itu, dia nak ini, dia akan tengok tarikh-tarikh tertentu ya. Sama je. Pasal manusia ni dia memang ada kepercayaan-kepercayaan begitu. Ya. Yang Islam tidak benar sama sekali. Ia tidak mempengaruhi kehidupan manusia. Ya.